Terima kasih kerana setia bersama Nasional 5. Baiklah saudara, Nasional 5 diteruskan dengan lintas langsung negeri-negeri. Kita akan ke Sarawak dahulu bersama dengan Nur Jauna Abdullah untuk mengikuti berita dari sana. Silakan Nur Jauna. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Parti Rakyat Bersatu UPP masih belum bersedia menerima sebarang maklum balas daripada Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP walaupun Presidennya telah menghantar 3 pucuk surat. Ia berikutan arahan Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satim supaya kedua-dua parti itu berbincang terutama berkaitan pembahagian kerusi pada pilihan raya negeri tidak lama lagi. Timbalan Presiden UPP Datuk Dr. Jerip Susil memberitahu sekiranya masih belum menerima sebarang maklum balas daripada Presiden SUPP Datuk Dr. Sim Kui Hian. Dalam masa sebulan, mereka akan menyerahkan perkara itu kepada kebijaksanaan Ketua Menteri untuk membuat keputusan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis convocation kanak-kanak tabika kemas Parlimen Mambung di Kuching. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Jerip Susil yang juga Menteri Muda Kesihatan Awam Negeri mengesahkan Sarawak hanya mencatatkan 4 kes demam kepialu. Ujarnya keadaan tersebut tidak membimbangkan kerana ia berlaku di tempat berlainan di seluruh Sarawak. Pihak berkaitan katanya perlu memandang serius perkara tersebut dengan mengambil langkah berkesan bagi mengelak demam kepialu merebak. Daerah Sibu mencatatkan penurunan tertinggi kadar jenayah berbanding daerah-daerah lain di negeri ini dengan penurunan sebanyak 34.10% bagi jenayah harta benda dan 29.5% jenayah kekerasan. Menurut Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPK Sarawak, Senior Assistant Commissioner SSC Gan Tian Ki, daerah Sibu mencatatkan sebanyak 153 kes jenayah kekerasan dari Januari hingga Oktober tahun ini berbanding 217 kes pada tempoh sama tahun lepas, iaitu penurunan sebanyak 64 kes. Bagi kes jenayah harta benda pula, daerah itu katanya berjaya menurunkan sebanyak 343 kes daripada 1,006 kes kepada 663 kes. Gan ditemui media selepas menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU Safe Camera Safe Cam di antara PDRM Sibu dengan 6 syarikat swasta di sekitar Sibu. Untuk menjadi ahli partner dalam Safe Cam ini very simple. Kamera itu sekurang-kurangnya mempunyai keupayaan 2 megapiksel dan rakamannya perlu disimpan. Nah, kita akan kerap berjumpa dan berbincang. MOU itu membolehkan syarikat-syarikat terbabit menyediakan sebanyak 574 buah kamera litar tertutup di premis masing-masing bagi membantu membendung jenayah di bandar itu. Penjenamaan semula sekolah menengah vokasional kepada kolej vokasional merupakan sebahagian usaha untuk memantapkan latihan pendidikan teknikal dan vokasional TVET negara. Pengarah Pendidikan Sarawak Rakaya Haji Madon menjelaskan penjenamaan ini diharap dapat menarik minat lebih ramai pelajar untuk mendapatkan pendidikan dalam bidang tersebut. Menurut Rakayah, memiliki kemahiran dalam bidang teknikal dan vokasional amat penting bagi memastikan sumber tenaga kerja negara mampu bersaing dan menepati pasaran kerja semasa. Beliau menyatakan demikian pada Majlis Hari Terbuka Kerjaya dan Outreach College Vocational Kuching di Kuching. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Ketua Sektor Akademik Jabatan Pendidikan Sarawak, Hajah Salbiah Haji Seman. Kolej Vocational Kuching merupakan sekolah perintis bagi penjenamaan semula sekolah menengah vokasional di Sarawak bermula 2013 yang menawarkan sijil vokasional Malaysia yang setaraf dengan sijil pelajaran Malaysia. Para pelajar kemudiannya akan melanjutkan pengajian selama 2 tahun untuk mendapatkan diploma vokasional Malaysia. Majlis Bandaraya Miri MBM terpilih untuk kajian keberkesanan sistem penyampaian dan pentadbiran melalui sistem kerajaan elektronik dan hasilnya akan dilaksanakan di wilayah tengah Papua New Guinea WTPNG. Datuk Bandaraya Miri Lawrence Lai melahirkan penghargaan di atas kepercayaan yang diberikan kepada MBM untuk terlibat dalam kajian berkenaan. Beliau turut berharap WTPNG akan melabur dalam pelbagai sektor di Bandaraya Miri termasuk pelancongan pada masa akan datang. Lawrence Lai berkata demikian pada majlis bersama 8 pegawai tertinggi Central Provincial Government Papua New Guinea CPG PNG di premis MBM di Miri.
Many things in common, and I think our relationship, our interaction, our collaboration may go a long way. Sarawak Information Systems dan Berhad Sains, syarikat milik penuh kerajaan negeri kini sedang menjalankan kajian untuk melaksanakan penyelesaian kerajaan elektronik e-kerajaan bagi wilayah tengah Papua New Guinea PNG. Sains pernah menawarkan khidmat dalam perkongsian dengan syarikat-syarikat di Brunei, New Zealand, Australia, Kemboja, Oman dan Afrika Selatan. Projek tambatan tebingan Sungai Pekan Simunjan menjadi keutamaan memandangkan hakisan semakin membimbangkan penduduk, khususnya kampung-kampung di kawasan tersebut. Menurut Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri yang juga Adun Simunjan, Dato' Narudin Majais, beliau akan berusaha mendapatkan peruntukan daripada kerajaan negeri dan persekutuan untuk membangunkan projek tersebut. Kita juga telah berbincang dengan pihak DID Malaysia dan DID Sarawak untuk melobi peruntukan untuk tahun 2016 sebagai salah satu daripada RTP kita sebagai Rural Transformation Program, satu untuk Simunjan dan satu untuk Bedong, untuk kita memastikan tebingan sungai Simunjan dan Gedong ini tidak dilanda hakisan di masa akan datang. Dato' Narudin berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyampaikan hadiah kepada pemenang regata peringkat saringan sempena Pesta Simunjan di Simunjan. Jelasnya projek tambatan tersebut akan mencantikkan tebingan Pekan Simunjan sekaligus mampu merancakkan lagi ekopelancongan di daerah itu, khususnya dalam penganjuran regata pada masa hadapan. Beliau turut berharap Pesta Simunjan akan dimasukkan ke dalam kalender pelancongan negeri berikutan sambutan yang menggalakkan daripada penduduk tempatan dan pengunjung luar. Majlis Perasmian Pesta Simunjan akan disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong Hajah Nancy Sukri. Regata Semarahan 2015 menawarkan hadiah keseluruhan RM80,000 menerusi 13 kategori sukan air yang dipertandingkan. Acara duit tahunan bahagian Semarahan itu dijangka menarik lebih 10,000 pengunjung ke tebingan Sungai Tambirat Asajaya di Semarahan yang akan berlangsung pada 20 November ini. Menurut Menteri Muda Pembangunan Belia, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, antara acara tarikan ialah Lumba Perahu, Pam Ski dan Perahu Berenjin, selain pertandingan Puteri Semarahan, Orang Kuat Semarahan dan pertandingan tarian tradisional dan moden. So this is considered to be one of the prime regatta di negeri Sarawak. Untuk Raja Sungai, kita menyediakan 5,000 untuk hadiah Raja Sungai saja. Beliau ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat Regata Semarahan 2015 di Pejabat Residen Semarahan. Datuk Karim yang juga penasihat jawatan kuasa induk regata tersebut berkata, acara turut diserikan dengan persembahan pentas, ekspo serta jualan dan pameran daripada agensi kerajaan dan swasta. Majlis Perasmian Regata Semarahan 2015 dijangka disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, manakala acara penutupannya oleh Ketua Menteri Tan Sri Adenan Satim. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung Nasional 5 petang ini. Berita seterusnya bersama Rita di Kota Kinabalu.